Ramai yang tertanya berapakah kos untuk restorasi kenderaan seperti yang di belakang ni. Hai, apa khabar? Nama saya Surya dan kami daripada Dream Street Restoration. Okey, Dream Street Restoration yang berpusat sekarang ni di Bandar Sunway. Yang ada di belakang saya hari ini adalah sebuah kereta Proton Putra yang sebenarnya kami telah terima daripada pelanggan pada bulan Mac tahun 2021. Dan perjanjian kami kepada pelanggan ialah bulan Mei, setelah kami lengkapkan workshop baru kami dengan Sterling Automotive, kami akan terus mulakan proses restorasinya. Dan saya pasti dan tuan-tuan dan puan-puan pun tahu apa yang berlaku pada 1 hari bulan Julai. Dan 1 hari bulan Jun, maknanya 1 hari bulan Jun kita ada EMCO, maksudnya full lockdown, di mana semua kerja-kerja kita untuk membuat restorasi ni memang terganggu, sebab kita punya supply chain di antara pembuatan bahagian enjin, bahagian chassis dan bahagian interior dan bahagian bodyworknya semua terjejas oleh kerana ada EMCO. Dan kita dapat berfungsi sebahagian sahaja sebab kelepasan yang diberi oleh pihak MITI cuma ke lapangan untuk sektor-sektor tertentu saja masa tu. Dan sepenuhnya kita dapat sambung kerja kita iaitu pada bulan September, Oktober, dan hari ini kita berada di sini adalah November. Jadi sempat kita siapkan kereta ni dalam 3 bulan yang terakhir ini, walaupun sebenarnya kita terima kereta ni awal tahun ini. Jadi kami memohon maaf kepada semua pelanggan-pelanggan yang menunggu kereta, yang juga kita juga akan deliverkan 3-4 biji lagi untuk tahun ini. Okey, berkenaan Dream Street Restoration, apakah restorasi yang kita akan buat kepada setiap kereta yang kita terima untuk pembuatan restorasi? Anda kena ingat, restorasi maksudnya kembali kepada asal, bukan conversion, bukan modification. Ada ramai yang tertanya nak upgrade engine 1.3 jadi 1.8. Yang tu dah jadi conversion. Ataupun setengah tu nak jadikan cylinder head, nak pakai MyVac, nak pakai turbo, itu kita panggil conversion. Yang apa DSR buat ialah kita menghasilkan apa yang kereta tu telah dibuat dengan secara standardnya. Daripada kilang, kita akan membuat proses-proses pembinaan semula mencapai ketepatan manufacturer ataupun mengatasi keupayaan manufacturer sehingga 120%. Sebenarnya kos untuk restorasi kenderaan terletak kepada tuan punya kenderaan dan juga kehendak tuan punya kenderaan. Sebab nak cerita ni, restorasinya sebenarnya ada 5 elemen yang penting dalam kenderaan. Iaitu elemen yang pertama nak cerita rupa bentuk kenderaan tersebut, iaitu bodi kenderaan tu. Okey, salah satu masalah yang mungkin anda hadapi pada bodi kenderaan anda ialah bahagian-bahagian yang telah terlibat dengan karat, contohnya bahagian bumbung tu. Sebab bahagian-bahagian semua bahagian besi dalaman yang dikapit atau dikimpal sekali itu digunakan certain glue, body glue yang menyebabkan chemical reaction dan menyebabkan karat tu berlaku. Ini anda dah boleh lihat kat Proton Saga kita, Proton Iswara kita, Proton Wira kita, dan Putra di sebelah ni pun tak terlepaslah dengan masalah tu. Jadi kita tahu banyak cara menyelesaikan karat ni adalah sama ada kita buka bumbung tu, kita restore secara betul balik, ataupun setengah kedai mengambil jalan yang lebih cepat, iaitu masukkan fiber. Fiber ni anda kena tahu, sebab kalau kereta ni contohnya dah kena cancel, anda tutup, maksudnya masih lagi cancelnya ada di dalam. Jadi satu hari dia akan crack, dia akan pecah balik. Jadi apa yang kita buat, untuk kereta ni kita telah restore balik dengan bawa buka bumbungnya keluar. Kita gunakan produk-produk seperti CRC, rust converter, tukar metal tu daripada iron oxide 1 kepada yang lebih stabil, iron oxide 2, supaya fungsi karat tu tidak boleh berlaku kat bahagian besi tersebut. Ini adalah satu proses untuk bahagian bodi. Dan yang juga yang penting bahagian bodi ialah pastikan bahawa kenderaan anda itu tidak pernah terlibat dengan kemalangan yang besar yang menyebabkan 4 point geometri suspension tu bergerak. Kalau kemalangan ringan bahagian depan, bahagian tepi atau bahagian belakang yang boleh dibaik pulih, bodi itu masih boleh recover. Tetapi kalau katalah bodi kenderaan itu, suspension housing itu telah bergerak, pelanggaran yang besar menyebabkan suspension itu dah masuk ke dalam atau bergerak, geometri kereta anda tidak tepat. Ini seolah-olah seperti anda main badminton, raket sudah bengkok, pergi betulkan raket, tukar tali, cuba main badminton, main smash, mesti tak puas hati. Okey, jadi sebab itu saya nasihatkan yang paling penting pastikan bodi kereta tu
bebas daripada kemalangan yang besar. Yang terakhir ialah bahagian body juga, ialah bahagian pemilihan cat. Sebab kita ada cat 2K, macam di belakang ni dia pakai candy blue, jadi special color. Jadi kadang-kadang kosnya berubah daripada cat macam 2K, cat candy ni berubah. Dan juga proses cat ni, sama ada kita buat strip down, full strip down sampai kereta tu letak atas dolly, ataupun kita pakai masking tape dan tutup seperti kedai biasa yang buat. Kedai biasa boleh buat cat mungkin dalam proses kos dalam RM3,000, RM4,000, RM5,000 pun boleh. Tapi kalau kata strip down sampai tinggal ke bahagian besi, cermin depan, cermin tepi, cermin belakang dan juga dashboard telah ditanggal, kereta letak atas troli, proses ni mungkin mengambil kos yang lebih tinggi daripada yang saya sebutkan tadi itu. Itu baru elemen pertama. Elemen kedua selepas body ialah peralatan yang bergantung kepada body. Kita panggil elemen ni ialah chassis. Seperti suspension, lower arm, anti-roll arm, lepas tu you punya trailing arm, engine mounting. Ini semua ialah peralatan yang bergantung kepada bahagian bodi kenderaan. Dampers, absorber, spring termasuk. You punya disc brake, rotor pun termasuk juga bahagian chassis, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi keseluruhan bahagian chassis ni kita perlu restore kembali. Dan apabila kita pergi ke kedai spare part, barang-barang yang kita dapati di kedai spare part selalunya mutu dia tu tak mencapai tahap OEM. Di sinilah DSR terpaksa membuat penyelidikan dan development komponen-komponen yang tertentu. Seperti contohnya engine mounting tu, kita bekerjasama dengan sebuah syarikat untuk membuat engine mounting yang bersesuaian dengan horsepower dan juga berat engine tersebut. Engine 4G93 ni engine twin cam. Tak bolehlah pakai engine mounting yang getah penebatnya penuh. Macam race mounting kan. Jadi kita rasa bergegaran tu masih ada. Jadi seperti kilang, bila kita buat uji kaji engine ni, kita terpaksa test mounting ni atas bench test. Make sure ketahapan mounting tu dapat tahan dan menyerap semua gegaran dalam kereta. Ini contoh engine mounting saja. Jadi apakah kandungan mixture dalam engine mounting tu? Contohnya dia punya stiffness of engine mounting tu, dia punya test kita akan buat dulu. Jadi kita akan tahu berapakah hardness yang perlu di bahagian gearbox, berapa yang perlu di bahagian timing belt, dan juga bahagian mounting depan dan belakang, roll mounting dia. Dan position engine mounting ni adalah penting, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan anda terpedaya kalau pergi kedai spare part dapat beli 4 biji mounting dengan harga 200. Tapi kalau yang zaman dulu, kalau Putra ni, mounting gearbox saja sebiji je dah 400. Jadi sekarang mesti anda tahu kenapa ada perbezaan, ya. Sebab apa? Kualiti pembuatan engine mounting tu tak sama seperti mounting yang dibuat asalnya oleh OEM. Okey, itu bahagian chassis. Okey, masuk ke bahagian ketiga ialah nadi kepada kereta tersebut, iaitu jantung, ya. Nanti saya akan tunjuk gambar bahagian enjin tersebut. Bolehkah kita pergi ke bahagian enjin dan buka enjin bonnet ni sekarang? Okey, kita dah sampai ke elemen powertrain tadi ni. Saya nak tunjuk bahagian enjin. Sila datang dekat sikit, tengok bahagian enjin kereta ni. Ini nadi enjin 4G93 Proton Putra C99. Dan enjin ini, kupaian enjin kapasiti dia ialah 1800 ataupun dengan lebih tepat 1834 cc lah. Dia punya horsepower yang dihasilkan ialah 138 horsepower, dan dia punya torque yang dapat dicapai paling maksimum ialah 168 Nm. Okey. Tetapi cara pembinaan enjin ini ada beza sikit, sebab kalau kita tahu selalunya pembinaan enjin yang kita biasa dengar, ada orang buat top overhaul. Ada pula setengah bengkel yang mensyorkan kita buat overhaul, maksudnya cylinder head dengan lower block. Ada pula setengahnya kata buat full basic maintenance ataupun full maintenance service. Tukar timing belt, tukar water pump, tukar clutch plate, tukar dia punya pressure plate, tukar minyak gear, kita saling, kita boleh guna, ya. Tapi ini terpulang untuk setiap tuan punya pemilik. Untuk kenderaan di DSR, tahap yang paling tinggi ialah kita buat ialah blueprint. Blueprint ialah boleh kata segala ketepatan dalam pembinaan di kilang yang tak dapat dicapai, iaitu 0.0 berapa mm tu, yang toleransi yang diberi kepada vendor tu, kita akan buangkan semua toleransi itu. Contohnya toleransi itu ialah 0.6 mm pada satu komponen bahagian enjin, yang dibenarkan manufacturer ataupun komponen disupply kepada Proton. Jadi maksudnya kalau dia buat 10,000 komponen, dalam 10,000 tu kalau 0.5, 0.4, 0.6 kilang terima lah. Kalau 0.7 dia akan reject, ya. Jadi kalau katalah toleransi diberi 0.6 untuk bahagian crankshaft. Dan selepas 20 tahun, kehausan yang berlaku kepada bahagian komponen tersebut ialah 0.8. 0.8
0.6 tak dapat dicapai, 0.8 telah haus. Kalau anda campur 0.6, 0.8, anda akan dapat 1.4 mm dah ada toleransi sekarang. Bila anda pergi overhaul, anda pergi beli komponen macam crankshaft bearing, dia bagi 0.7. Jadi adakah anda menyelesaikan masalah anda 1.4 tu? 0.7 lagi ada lagi Selepas anda buat overhaul mungkin dalam masa 6 bulan, setahun, kereta tu balik kepada keadaan asal dia, dah makan minyak, dah rasa bergegar balik, rasa tak sedap balik Sebab itu kita pergi ke tahap blueprint. Proses blueprint ni kita guna dalam proses pembinaan kereta-kereta perlumbaan kita, macam Formula 1, kereta endurance racing, semua kita buat blueprint supaya semua engineer-engineer yang membuat komponen dalam kenderaan, termasuk dia punya engine, transmission, dia punya auxiliary item, contohnya power steering dia, ataupun kereta perlumbaan tak ada pakai aircon lah, contohnya aircon compressor, dia mempunyai load yang besar yang menelan kuasa daripada enjin. Bagaimana pula dengan dia punya starter motor, alternator, semua ini mempunyai komponen-komponen yang terikat kepada enjin. Jadi kita terpaksa blueprintkan segala auxiliary item daripada kenderaan ini dengan tepat sekali. Apa lagi yang anda nampak dalam kenderaan ini ialah semua bahagian-bahagian skru, bolts, bracket kenderaan ini telah diperbarui telah ditukar baru ataupun telah dibuat dengan cadmium ataupun zinc coating balik. Anda nampak seperti kenderaan baru balik Dan di sini terpaparnya nombor edisi enjin kereta, iaitu edisi kereta ini ialah DSR 008 C99, iaitu rangka platform C99 yang menggunakan enjin 4G93. Ini adalah kereta yang ke-8 Jadi kita mempunyai nombor siri daripada 1 sehingga dah belas-belas sekarang ni. Jadi setengah kenderaan yang masuk ke bengkel kami tak buat 5 restorasi sepenuhnya. Dia cuma buat sebahagian saja dan dia akan kembali balik untuk buat bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat kemudian. Okey, ini ialah restorasi bahagian powertrain, iaitu bahagian yang ketiga. Okey, bahagian yang keempat ialah sistem pendawaian kenderaan ataupun kita panggil dengan wire harness Kita tahu bahawa kenderaan yang telah digunakan selama 15, 20, 25 tahun, kebanyakan pendawaian dalam kenderaan ini telah menjadi keras dan kematu. Dan apabila dia keras sangat, tuan-tuan dan puan-puan, wire ini mudah patah Jadi semua soket-soket ni pun dah jadi bristle, dah jadi crack. Ini menyebabkan sistem penjanaan kuasa elektrik, berapa ampere yang capai yang boleh baca dari ECU tu tidak tepat. Ini boleh menyebabkan masalah-masalah electrical kepada igniter, power TR, ignition coil dia dan juga bacaan reading kat ECU. Semua bahagian-bahagian ini kita boleh baik pulih, bahagian wiring semua kita boleh buat. Dan juga contohnya bahagian di dalam kenderaan sekarang, bahagian meter panel, saya nak tunjukkan gambar anda kepada anda bahagian meter panel. Sila kita masuk ke dalam. Ini adalah meter panel Proton Putra yang kita ada hari ini. Yang paling peliknya ialah anda lihat panelnya sepatutnya warna hitam dengan warna orange dengan tulisannya, tapi panel ni anda nampak colornya ialah disknya ialah color putih, tulisannya color biru. Dia mengikutkan tema pembinaan kereta ini, hampir-hampir sama dengan GTI. Yang paling unik ialah meter panel ni kita juga telah memperkenalkan nama Putra di sini. Bila kita buka lampunya, dia turut menyala Maksudnya panel ni kita terus boleh menyala dan juga simbol DSR ada di bawah, dan kita telah mencipta meter disc panel ini untuk custom untuk tuan punyanya. Kalau tengok mileage sekarang dia cuma baru 184 km saja berjalan. Masih lagi run in. Jadi saya belum buat dyno test kepada kereta ni lah. Ini ialah bahagian keempat, iaitu bahagian pendawaian. Juga kita boleh buat sistem audio, Android player, dan juga kita juga ada sistem-sistem penggera alarm dan juga sistem keselamatan seperti GPS untuk membantu anda untuk menjaga kereta istimewa anda ini. Okey, bahagian yang kelima ialah bahagian interior yang sekarang kita berada dalam. Kalau anda tengok seat kenderaan ini, seat ruka-runya telah dibuat balik seperti kelang, tetapi pemilihan color ni terletak pada tangan tuan punyanya. Dia telah pilih color ni bertemakan sebuah tim pasukan bola lah. Dan dia juga menggunakan konsep warna biru dan juga memperkenalkan tali pinggang dan juga dengan cara ciri-ciri color warna biru. Jadi banyak benda kita telah buat, seperti bahagian floor mat anda lihat di kenderaan ini, lantai carpet mat ni adalah juga carpet mat yang berkualitikan OEM yang DSR telah buat. Dan juga di bahagian bawah sana anda boleh lihat pedal aluminium. Kita telah perkenalkan kepada kereta Proton Putra ni, walaupun kereta ni automatik, kita gunakan pedal
accelerator, pedal brake dan juga footrest aluminium di bahagian sana. Okey. Seperti steering ni kita maintain dia punya leather, cuma kita restore bahagian dia punya steering ni kita tak balut balik, kita guna balik steering asal dan restore bahagian leathernya. Trim bahagian atasan kenderaan ini telah diselaput dengan polyurethane spray. Bukan takat spray pakai spray can, dia ada ubat dia. Kita kena pakai plastik primer, lepas tu kita make sure kita dah cuci dengan silikon semua dah. Lepas tu kita dah pakai solvent, kita dah cuci semua dengan silikon atas tu, dan kita masukkan cat plastik polyurethane spray dan juga matte clear dengan hardener supaya cat ni tak lekang ya. Bukan sahaja A pillar, B pillar, C pillar tuan-tuan dan puan, sunshade dia pun dapat dibuat balik hitam, dan juga dia punya rear mirrornya dapat dibuat hitam. Maksudnya dia punya konsep dia, bahagian atas kenderaan ni semua dah dihitamkan, dan juga bahagian dashboard, door trim yang anda boleh lihat di sini semua telah dibaik pulih. Ini bahagian interior ni, banyak bahagian interior saja. Alright. Ini adalah 5 bahagian restorasi yang kita boleh buat di DSR. Jadi anda boleh buat proses ni berperingkat-peringkat. Saya cuma nak bagi nasihat yang terakhir sekali, restorasi is actually a journey perjalanan bukan maksudnya kita kena ada deadline, kena buat semua sekali pada same time. Yang paling penting seperti saya kata tadi ialah bahagian body kenderaan tu, dan make sure kereta tu tidak terlibat dalam kemalangan besar, dan akhir sekali ialah tidak ada penguasaan kepada bahagian enjin kenderaan. Tidak, kita kena salin cari balik semua barang original nanti. Itu yang menyebabkan kosnya berbeza-beza untuk setiap pembinaan restorasi kita. Itu saja daripada saya, Surya daripada DSR. Terima kasih.